Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah pada pagi ini kita akan baca dari surah Taubah ayat 55 insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridu Allahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini kita baca surah Taubah ayat 55. Ayat 55. Ayat ni Allah Subhanahu wa taala pesan kepada kita, orang beriman. Allah Taala pesan kepada kita. Apa pesanan Allah? Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Oleh itu janganlah engkau tertarik kepada harta benda dan anak-anak mereka. Allah Ta'ala kata, jangan engkau tertarik kepada harta benda dan anak-anak mereka. Siapa mereka di sini? Kalau kita kembali kepada cerita ni, golongan munafik. Sebab ayat sebelum ni mereka ni sampai peringkat infak harta. Banyak harta. Boleh infak. Tapi Allah Ta'ala kata, Allah tak terima infak mereka kerana mereka kufur kepada Allah dan Rasul.
Lalu Allah Ta'ala pesan kepada orang beriman, jangan kamu ni tertarik hati kepada harta benda mereka dan anak-anak mereka. Tertarik hati makna takjub. Fala tu'jibka tu takjub lah. Takjub. Tengok kepada dia, takjub kita kaya dia. Tengok dia ramai anak dia. Orang ni harta banyak, anak ramai. Oh, peres lalu. Nah, jadi bila tengok munafik tu harta banyak, anak ramai. Allah Taala kata, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Jangan kamu takjub dengan harta mereka ataupun anak-anak mereka. Innama yuridullah. Okey. Kerana sesungguhnya innama yuridullah, Allah hanya berkehendak liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah hendak menyeksa mereka dengan harta benda dan anak-anak itu dalam kehidupan dunia. Allah Ta'ala hanya menyeksa dia dalam kehidupan dia di dunia. Ayat ni pertama, orang kafir yang ada harta atau munafik yang banyak harta, kenapa Allah Ta'ala bagi harta kepada dia walaupun dia kafir? Tidak lain dan tidak bukan yang kita sebut sebagai istidraj. Istidraj ni Allah Ta'ala bagi untuk menambahkan azab. Kita tengok Allah Ta'ala bagi, oh senanglah dia. Tapi sebenarnya apa yang berlaku, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Yani Allah Ta'ala akan biarkan mereka dalam kesesatan. Biar dia dalam kesesatan. Dia sesat, Allah Ta'ala bagi. Ada orang, bila Allah Ta'ala tarik harta, dia tersentak. Dia pun sedar balik. Allahu Akbar. Selama ni yang kita buat ni adalah kerana Allah. Kaya kita bukan sebab kita pandai cari rezeki. Kaya kita sebab rezeki Allah bagi. Kaya seseorang tu bukan sebab dia pandai meniaga. Ada orang pandai ilmu meniaga lebih pada dia, tapi tak lagi. Syarikat-syarikat gergasi pun boleh jatuh, apatah lagi kita biasa-biasa. Jadi isu dia bukan pandai meniaga. Pandai meniaga ni salah satu daripada faktor usaha kita. Nak buat satu, kena pandai. Maka usahalah. Dia termasuk daripada usaha. Hak pandai meniaga tu. Tapi hak boleh tu adalah rezeki. Rezeki itulah yang Allah Ta'ala bagi. Bukan sebab pandai meniaga kita. Sama jugalah dengan kepandaian kita, kejayaan kita. Ramai orang pandai, cerdik pandai, tapi tak terpandu kepada kebaikan. Tak terpandu kepada kebaikan. Jadi oleh kerana itu, rezeki ini datangnya dari Allah. Ada orang bila ditarik rezeki, dia pun tersentak. Dia pun kembali kepada Allah. Tapi Allah Ta'ala bagi kepada orang kafir rezeki, harta banyak, supaya mereka ni terus berada dalam kealpaan dan kelalaian. So kita minta dengan Allah Azza wa Jalla, wala taj'al musibatana fi wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala musibatana fi dinna. Yang kita sebut tu, janganlah engkau jadikan dunia ni keutamaan. Jangan sampai dia jadi utama. Bukan tak boleh, boleh, tapi bila bertembung dengan akhirat, kena dahulukan akhirat. Orang yang hidup dia siang pagi petang, siang malam cerita bab duit. Hari ni kita nak berapa income?
Dia kira gaji hari, bukan gaji hari RM50 tak. Dia duk tengok dekat skrin tu, turun naik. Oh, hari ni boleh berapa? 10,000. Kan? Hari esok pula berapa? Hari ni banyak sikit. 40,000. Dia main ribu-ribu. Setiap hari tu turun naik tu. Kalau orang hak main sahih tu lah. Nah. Dia tengok tiap-tiap hari, tengok mana jatuh, mana turun. Hak turun dijual, lepas tu beli lain pula tu. Dia main trading. Tengok semua. Kita tengok orang lah, kita tak pandang. Tapi nak sebutnya, janganlah jadikan keutamaan. Bila bertemu dengan urusan akhirat, orang munafik banyak harta. Allah Ta'ala kata, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah Ta'ala bagi harta kepada mereka dan anak-anak adalah untuk mengazab mereka dalam kehidupan di dunia. Okay? Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata apa? وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ. Ini kita dah baca dah dulu surah Maryam, surah Taha. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Janganlah kamu tengok kepada apa yang kami rezekikan, kami bagi kepada mereka. Zahratal hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Linaftinahum fi, untuk kami uji mereka. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Rezeki dari sisi Allah, rezeki Allah tu lebih baik dan lebih kekal. Maknanya kalau kita diberikan rezeki untuk berbuat kebaikan, kita diberikan rezeki berupa taufik dan hidayah, itu lebih baik. Ada rezeki kita, boleh rezeki kita, istilah rezeki lah, rezeki kita hari ni boleh semayang berjemaah contoh. Alhamdulillah. Orang tak tengok rezeki, orang tak tengok hari ni 40,000 dia boleh. Kita alhamdulillah rezeki hari ni boleh semayang duha sebagai contoh. Rezeki hari ni kita boleh tolong jiran hari ni. Mana rezeki kita. Orang lain ramai, tapi kebetulan masa kita ada, dia berhajat. Rezeki kita hari ni. Lepas tu kita tengah-tengah makan, tengah restoran, ada orang mari. Rezeki sungguh hari ni. Kita pun bagi kat dia. Rezeki juga kan? Kita panggil rezeki lah. Tapi warizqu rabbika khairun wa abqa. Rezeki di sisi Allah itulah yang lebih baik dan lebih kekal. Allahul musta'an. Kita bimbang kita galik dengan rezeki dunia. Galik lah pengen. Bukan tak nak galik duk main. Baik. Innama yuridullahu liyu'adzibahum billahi fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum, dan hendak menjadikan nyawa mereka pula tercabut. Sedang dalam keadaan mereka kafir. Apa yang sebut Allah Ta'ala mengazab mereka di dunia? Dalam ayat ni, innama yuridullahu liyu'adzibahum fil hayatid dunya. Kenapa Allah Ta'ala bagi kepada mereka azab, untuk mengazab mereka dalam kehidupan dunia? Sebab kalau istilah azab kita sebut tadi, mereka senang di dunia, azab di akhirat. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, al-istidraj tadi kan, senang dunia, azab hari akhirat. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya, untuk menyeksa mereka dengan harta benda dan anak-anak itu dalam kehidupan dunia. Apa bentuk azab dengan harta pada mereka? Disebut oleh Al-Hasanul Basri,
bi zakatiha wan nafaqati minha fi sabilillah, dengan Allah wajibkan mereka keluar zakat dan nafkah fi sabilillah. Jadi mereka sebenarnya bila kena bayar zakat tu terseksa jiwa mereka. Dan bila datang perang tu kan, orang munafik ni dia tak pergi perang, dia kena infak harta dia. Jadi di situ ada bentuk penyeksaan untuk mereka di dunia. Makin banyak harta dia, makinlah terseksa jiwa dia. Orang Islam dia tak terseksa jiwa dengan sedekah dan zakat. Malah dia seronok. Dia bagi zakat dia tu, dia seronok. Lebih tak apa. Lebih tak apa. Jangan kurang. Orang kata, saya kena tanya Syekh, kita ni tak kira harta banyak mana kan? Macam mana kita nak keluar zakat? Dia tegurlah, pertama kena kira. Sebab bila adanya zakat, maka adalah kiraan harta. Maka Islam ni mengajar kita pengurusan harta yang baik. Dia tak kira sembrono. Bila nak kena bayar, nak kena kira. Jadi nak kena kira tu kena buat akaun lah. Akaun tu palah dia ada percentage dia, 1/40 kan. Pertama, Syekh kata pertama kena kira lah. Saya tanya, kita tak kira ataupun kita bayar lebih tak? Jadi dia kata pertama kena kira. Yang kedua, lebih tu tak apa. Lebih tu tak apa. Kan saya sebut Syekh Ali Jabir rahimahullah, dia pernah sebut kan, dia tak pernah bayar zakat. Pasal apa? Tak ada cukup haul, tak ada cukup nisab, habis semua. Bagi infak siapa. Jadi kalau lebih tak apa. Jangan kurang bab zakat ni. Pasal apa? Orang Islam dia seronok dengan sedekah. Dia rasa bahagia. Sebaliknya orang yang munafik dan orang kafir, orang munafik lah, terutama kafir, dia tak bayar zakat. Dalam ayat ni, orang munafik, dia kena bayar zakat. Dia sebenarnya duduk dengan Islam sebelah kaki je, sebelah kaki lagi tak nak, tiba-tiba kena bayar zakat. Oh, dia kata terseksa dia. Innama yuridullahu liyu'adzibahum. Jadi kalau duduk hati berat je nak bayar zakat tu, kena cepat-cepat. Jangan anggap Allah berhutang dengan kita, seolah-olah zakat tu hutang Allah Ta'ala. Kena tuntut, kena orang mari, bayar dah zakat, oh tak lagi, ataupun tak apa, tak bayar pun. Allah Ta'ala tak berhutang dengan kita, duit kita tu Allah Ta'ala bagi. Duit kita tu Allah Ta'ala bagi. Jadi kalau kita orang nak bagi satu kontena, sebelum dia bagi tu dia kata, daripada satu kontena ni tolong wika saya sikit dah. Beres. Dia kata pasal apa? Sebab kita rasa hak dia minta tu adalah hak dia bagi. Betul tak? Kita berasa hati tak? Yang minta kepada kita tu adalah hak bagi. Kalau orang lain tak apa. Kalau orang lain tak apa. Bos bagi kat kita 2,000 bayar gaji. Boleh bonus hari ni 2,000, boleh belanja makan hari ni. Dia kata beres. Pasal apa? Hak dia minta tu bos, hak dia bagi kat kita. Tapi kalau tiba-tiba kita dapat bonus, kawan kita pula minta, boleh belanja hari ni. Kita kata, asyik-asyik aku je. Kita akan kata lagu tu dah. Pasal apa? Sebab bukan dia je bagi. Tapi kalau hak dia baik, hak dia bagi tu yang minta, kita tak rasa berat pun. Betul tak? Jadi kalau zakat ni kita fikir, yang minta daripada kita zakat adalah Tuhan yang bagi kat kita. Tak patut kita rasa berat. Melainkan kita ni hak jenis lupa, lalai, kalik, tak kira. Saya ni accounting lemah sikit lah. Tapi bila saya tanya Syekh, aku tak kira Syekh. Macam mana kalau kira bayar, kira-kira lebih kurang, patut bayar lebih. Bayar lebih daripada tu.
Saya pun tegurlah, dia kata kena kira. Tapi gitulah kira, moga kita tidak accountant kan. Dia berkata bayar lebih pun tak apa. Zakat ni biar bayar lebih. Baik. Ayat seterusnya, wa yahlifuna billahi innahum laminkum. Dan mereka orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah bahawa sesungguhnya mereka itu dari golongan kamu. Wa ma hum minkum, tapi sebenarnya mereka bukan dari kalangan kamu. Dia sumpah, kami ini orang Islam, kami ini sama dengan kamu. Tapi Allah Ta'ala kata padahal mereka bukan. Walakinnahum qaumun yafraqun, akan tetapi mereka adalah kaum yang pengecut. Ni pasal seruan jihad ni kan. Lau yajiduna malja'a, kalaulah mereka mendapat tempat perlindungan, au magharatin, atau gua-gua, au muddakhala, lubang dalam tanah, lawallau ilaihi wa hum yajmahun, maka mereka segera menuju ke arahnya serta melompat masuk. Bukan setakat pergi masuk gua tu tiba-tiba gitu dok masuk, lompat masuk. Kalau ada ruang untuk tidak pergi berjihad, lompat dia orang. Tak sukanya mereka ni berjihad fi sabilillah. Sebab apa? Mereka ni bangsa pengecut. Allah Ta'ala kata, kita ni kalau ada panggilan jihad, panggilan untuk agama, tengoklah untuk apa. Hari ni kita mungkin tidak berlaku perang macam zaman dulu, tapi ujian Allah tu tetap berlaku. Keutamaannya ataupun apa Nabi sebut, keutamaannya adalah untuk menjadikan agama Allah sebagai yang tertinggi. Liyuzhirahu ala dini kullih, supaya Islam jadi agama yang paling tinggi. Jadi cara mana? Ya, dengan pedang atau jihad pedang lah. Hari ni mungkin kita dengan media sosial, mungkin kita dengan dakwah pamphlet dan sebagainya. Buatlah cara mana pun, yang penting kita ni untuk meninggikan agama Allah. Okey. Tapi orang munafik hati dia tidak begitu. Kalau ada ruang keluar daripada tu, lompat dia. Nak pergi perang, dia hak mula-mula sekali register. Orang lain kata, orang istilah lah ni masuk gua, duduk dalam gua. Nah, duduk dalam gua, tidak gua ni, maknanya duduk tak pergi. Dialah yang pertama. Allahu Akbar. Wa minhum man yalmizuka fis sadaqat, dan dari kalangan mereka ada yang mencelamu wahai Muhammad mengenai pembahagian harta zakat. Fa in u'tu minha radu, oleh itu jika mereka diberikan sebahagian daripadanya, mereka suka. Wa illam yu'tau minha idza hum yaskhatun, kalau tidak diberi harta zakat itu, tiba-tiba dia marah. Jadi mereka ni satu tak pergi jihad, kalau pergi pun bagi harta pun dalam keadaan hati sakit. Lepas tu pergi pun kerana terpaksa. Kalau ada ruang gua ke lubang dalam tanah ke, mereka akan lompat masuk, tak nak pergi. Lepas tu bila menang, bagi harta rampasan perang, dia pula tak puas hati. Wa minhum man yalmizuka fis sadaqat, ada pula hak pertikai Nabi pembahagian zakat harta. Okay.
Sebagaimana waktu Nabi SAW bagi perang, bagi harta rampasan perang Hunain. Baru ni kan kita cerita tentang Hunain kan. Bila dalam cerita Hunain itu Nabi bagi harta banyak kepada beberapa orang, terutamanya orang Mekah. Sahabat-sahabat yang datang daripada Madinah ni tak ada apa-apa, datang bawa pedang masih lagi merah dengan darah, tapi tak ada apa-apa. Jadi ada orang tak puas hati. Siapa tak puas hati? Golongan munafik lah. Salah seorangnya ada panggil Dzul Khuwaisirah, hadis yang masyhur ni. Dzul Khuwaisirah. Bila Nabi SAW bahagikan harta, dia kata laqad khibtu wa khasirtu. Dia kata i'dil fa innaka lam ta'dil. Dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, berlaku adil lah. Sesungguhnya kamu tak adil. Dia kata pada Nabi lagu tu. Golongan munafik ni, dia boleh kata ke Nabi, i'dil fa innaka lam ta'dil, sesungguhnya kamu tidak berlaku adil. Lalu Nabi SAW kata, aku tak berlaku adil. Kalau aku tak berlaku adil, habislah aku, atau habislah engkau. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, akan datang dari keturunan orang ni, munafik ni, keturunan dia ni, qaumun yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Satu kaum, kamu banding solat kamu dengan solat mereka, kamu rasa aku panggil hina solat kamu. Kamu rasa kalah. Maknanya datang solat artinya datang daripada lelaki ni, keturunan dia, orang yang kita tengok dia ibadat hebat. Banding solat dia dengan solat kita, kalah solat kita. Hebat solat dia lagi. Wa siyamahu ma'a siyamihim. Banding puasa sunat kita dengan puasa sunat dia, kalah puasa sunat kita. Kita kadang-kadang puasa, kadang-kadang tak puasa. Dia buat puasa hebat. Semayang dia hebat, puasa dia hebat. Wa yamruquna minad dini muruqas sahmi minar ramiyah. Tapi apa yang berlaku, ibadat saja hebat, mereka menyimpang dari agama. Menyimpang dari agama seperti mana anak panah terlepas dari busurnya. Apa yang dia menyimpang dari sudut mana? Sedangkan puasa dia hebat, solat dia hebat. Jadi menyimpang ke mana? Sebab agama ni bukan sekadar pada solat dan puasa. Yang lebih utama daripadanya isu akidah. Ada orang hebat solat, hebat puasa, tapi akidahnya menyimpang. Golongan inilah yang disebut sebagai golongan Khawarij. Berlaku zaman sahabat, akhir zaman sahabat, sehingga akhirnya Sayyidina Uthman mati dibunuh. Orang yang kepung Madinah tu, orang-orang hebat solat dia. Sebab tu perbahasan Khawarij ni termasuk dalam bab akidah. Ini yang kita bimbang. Orang yang bunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga orang yang kuat ibadat. Bukan calang-calang. Orang yang kuat ibadat. Orang yang ngaji Quran. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, liyaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Baca Quran ni tak lepas pun anak tekak. Maknanya tak masuk ke hati.
baca di mulut je, tak lepas pun tekak dia. Rajin baca Quran, rajin solat, rajin puasa, tapi masalah hati, iman dia menyimpang daripada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kata kalau jumpa kumpulan ini, perangilah mereka. Zaman dululah. Perangilah mereka. Jadi sebab itu ada di kalangan mereka, itu hadis tu panjanglah, fa innahum syarru qatla tahta adimis sama, sehingga Nabi kata mereka lah seburuk-buruk yang dibunuh di bawah adimis sama, di bawah langit. Maknanya seburuk-buruk orang yang nak kena bunuh ialah golongan-golongan Khawarij ni. Pasal apa? Dia merosakkan agama Allah. Wallahu ta'ala alam. Baik. Jadi kembali kepada golongan munafik. Hadis Dzul Khuwaisirah ni salah seorang daripada golongan munafik yang mana dia query Nabi bayar zakat ataupun membahagikan harta. Boleh dia kata Nabi tak adil. Ayat ni begitulah. Wa minhum man yalmizuka fis sadaqat. Ada di kalangan mereka mencela kamu wahai Muhammad mengenai pembahagian zakat, pembagian harta. Kalau mereka termasuk dalam senarai, dia seronok. Dan mau boleh ke masuk senarai ke? Kawan masuk, happy. Wa illam yu'tau, kalau dia tak masuk senarai, tidak diberikan, idahum minha yasqatun. Marah dia. No, marah sebab dia tak dapat. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh, dan alangkah baiknya kalau mereka puas hati dengan apa yang diberikan oleh Allah dan Rasul. Padahal kalau dia ni cukup dengan apa yang Allah Ta'ala bagi dan Rasul bagi, happy dah beres. Wa qalu hasbunallah, dan dia kata cukuplah Allah bagi kami. Hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Baik. Kenapa dalam ayat ni ada 3 perkara dalam ayat ni? Kalau kita perhatikan, Allah Ta'ala sebut tentang diri dia 3 kali, tapi sebut Rasul dia 2 kali. Perhati mulai ayat ni. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh. Ada Rasul. Allah, Rasul. Wa qalu hasbunallah, dan mereka kata cukuplah Allah bagi kami. Sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh, dan akan Allah bagi kepada kami, sayu'tinallahu min fadlihi, Allah akan memberi kepada kami dari limpah kurnianya, wa rasuluhu, demikian juga rasulnya. Inna ilallahi raghibun, sesungguhnya kami senantiasa berharap kepada Allah. 4 kali. Kalau kita sebut termasuk dengan kata nama dhamir, maknanya kata nama, kata ganti. Min fadlihi, fadlihi itu pada Allah juga. 4 kali Allah, 2 kali Rasul. Okey. Kalaulah mereka redha apa yang Allah dan Rasul bagi. Okey. Allah dan Rasul bagi. Dan mereka kata cukuplah Allah bagi kami. Nescaya Allah Ta'ala akan bagi kepada dia dari kelebihan dan kurniaannya. Begitu juga Rasul. Lalu dia berkata, inna ilallahi raghibun, kami ini sesungguhnya hanya berharap kepada Allah. Ayat Quran ni, ada benda Allah Ta'ala sebut Allah dan Rasul, ada benda Allah Ta'ala sebut untuk Allah saja. Dan inilah
apa tu? Inilah dia keutamaan tauhid. Orang yang beriman, dia tahu membezakan apa yang hak Allah secara mutlak, apa yang dia boleh berharap kepada ataupun yang dia boleh kongsikan dengan orang lain atau termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, apa yang Allah bagi dan Rasul bagi. Ada bahagian tak Rasul bagi? Ada. Rasulullah ni dia tukang dia sampaikan. Sebab tu dalam hadis tentang bagi ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Wallazi nafsi biyadihi ma u'tikum syai'an wala amna'ukumuhu innama ana khazin." Aku bukan aku nak bagi, aku tak bagi. Aku ni tukang bagi je, tukang bagi. Nabi ni maknanya ada bahagian Nabi, Allah Ta'ala tentukan Nabi jom bagi. Sehingga dalam bab bagi ni juga Nabi SAW kata, ada orang yang aku bagi harta rampasan perang, padahal orang lain lebih aku sayang dan suka daripada dia. Cuma aku bagi untuk jaga agama dia. Jadi ada istilah Nabi bagi. Tapi bila ayat yang kedua, waqalu hasbunallah, dan mereka berkata cukuplah Allah bagi kami. Hasbunallah. Dalam Quran Allah Ta'ala tak kongsi al-hasbu ni, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami. Ni bab tauhid. Pasal apa? Untuk mendatangkan kecukupan adalah kekuasaan mutlak. Cukuplah bagi kami itu hanya milik Allah. Sebab tu kita kata hasbiyallah la ilaha illallah, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu, cukuplah Allah bagiku. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami. Dalam ayat Quran, perkataan hasbi ni Allah Ta'ala tak kongsikan dengan siapa pun. Sehingga hari ni bila kita berharap untuk ada dia tu cukup segala-galanya bagi kita, tak ada sesuatu pun yang boleh kita letak tempat tu melainkan Allah. Kalau kita kata kita ni asal kita dengan Nabi itu beres, benda lain semua beres berlaku. Perkataan hasbuna, kalau kita Allah Ta'ala tak sebut pada selain dia. Okay? Sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh. Nanti Allah Ta'ala akan kurniakan, limpah kurnia daripada dia dan juga Rasul. Jadi ada pula bab harta rampasan perang, datang pula nanti harta sedekah, datang pula nanti kelebihan-kelebihan yang dalam urusan pembahagian harta ni, maknanya Nabi ni ada saham untuk bagi. Saham dari sudut usaha nak bagi tu. Kembali pula inna ilallahi raghibun, tapi dalam bab harap hanya kepada Allah. Sebab tu kita tak minta doa kepada Nabi, kita minta kepada Allah semata-mata. Pasal apa? Dia adalah ada raghbah kita. Ya Allah, pengharapan kita sepenuhnya kepada Allah. Cukuplah Allah bagi kita. Ada benda Allah Ta'ala sebut Allah dan Rasul, tapi ada benda Allah Ta'ala kata hanya Allah Ta'ala saja. Kita nak kata apa? Nak suruh faham apa? Inilah dia tauhid. Ahli sunnah wal jamaah, dia tahu membezakan apa yang boleh dikongsi dengan makhluk dan apa yang tidak boleh dikongsi dengan makhluk, walaupun makhluk tu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun makhluk tu adalah Jibril alaihi salam. Jadi ahli sunnah dia akan apa yang menjadi milik mutlak Allah, maka di situlah tauhid.
menjadi milik mutlak Allah Subhanahu wa taala, maka itulah dia tauhid. Kita ada tauhid rububiyah. Rububiyah maknanya ketuhanan Allah. Itu hak Allah sahaja. Yang mencipta langit, yang mencipta bumi, memberi rezeki, memberi sakit, memberi sehat, memberi manfaat, memberi mudarat. Itu hanya milik mutlak Allah Ta'ala. Tidak ada orang selain daripada Allah. Tauhid rububiyah. Rentetan itu ada tauhid uluhiyah. Dalam bahasa lain, tauhidul ibadah. Makna ibadat kita hanya milik Allah. Pasal apa? Allah Ta'ala sebut dalam ayat, inna ilallahi raghibun. Kita hanya berharap kepada Allah. Ibadat kita, tunduk kita, sujud, rukuk, berharap, tawakal, semuanya hanya milik mutlak Allah Ta'ala. Doa hanya milik mutlak Allah Ta'ala. Pasal apa? Dalam Quran Allah Ta'ala kata, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku. Hanya milik mutlak Allah. Okay? Kalau dia pergi minta dengan orang lain, tolong doakan kepada Allah, orang tu pun hidup lagi, okeylah. Pergi, Syekh, kami ada hajat ni, anak nak periksa, boleh tak Syekh tolong doakan kami kepada Allah? Tak, Syekh tolong doa kepada Allah. Tapi kalau pergi ke kubur Syekh hak mati, Syekh, anak aku nak periksa, tolong Syekh biar dia ni boleh. Jadi seolah-olah dia minta dengan Tuhan ni, tidak minta dengan Allah. Kalau dia kata minta tolong Syekh, doa kepada Allah, orang tu mati, hanya tu khilaf lah. Hak tu yang orang hak muskil, ramai orang hak tu kan muskil tu. Kalau hak clear macam minta tolong dengan Syekh, clear hak ni kebanyakan orang faham. Tapi dia kata kita bukan minta dengan tuan kubur, kita minta dengan Syekh kita hak mati ni, supaya dia doa kepada Allah. Sebagaimana kita minta dengan dia waktu hidup, maka gitulah kita minta kepada dia waktu dia mati. Dan disitulah ahli sunnah wal jamaah yang sebenar tidak bersetuju. Pasal apa? Pertama, kalau pun boleh, tapi dia membuka pintu kepada banyak kemudaratan. Kalaulah diterima sebagai boleh. Tapi ahlul hadis, orang-orang yang berpandu kepada hadis, dia tak buat sebab apa? Sebab kalau tengok kepada hadis doa minta hujan dengan Ibnu Abbas, sahabat-sahabat dulu waktu Nabi hidup minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya turun hujan. Tapi bila Nabi dah wafat, mereka tidak lagi ke kubur Nabi, malah dia minta dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma supaya Ibnu Abbas doakan kepada Allah. Jadi berdasarkan kisah tersebut, mereka tidak minta dengan orang mati. Padahal yang mati itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, nanti kalau orang-orang jahil, dia ni bab tu borderline sangat. Kita kata ada yang jelas, minta doa kepada orang mati, kubur dia tu syirik. Minta doa kepada Allah semata-mata tauhid. Hak tengah tu kongsi tu, kadang-kadang orang awam ni bila dia masuk, kita kata orang tu kata boleh, tapi jangan niat dengan tuan kubur, kena niat dengan Allah. Benda tu sangat mudah tergelincir. Kalau silap-silap orang jahil tengok, orang pergi kubur letak kertas ke apa minta. Orang pergi kat kubur Masuri, telaga Masuri, tak kertas ke apa, buat hajat dan sebagainya. Ada dah orang-orang awam tu dia teringat kepada Allah. Di situlah fitnah. Jadi jangan buka pintu fitnah tu. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, inna ilallahi raghibun. Hanya kepada Allah kita berhajat. Jadi ada benda milik Allah, ada benda yang boleh dikongsi. Hak menjadi milik Allah, Allah semata-mata, jangan dikongsikan dengan mana-mana makhluk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga tauhid kita. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kita. Cukuplah Allah bagi
Itu. Allah Ta'ala tak sebut dalam ayat ini hasbunallahu wa rasuluh, tak boleh. Tak ada. Sebagaimana Nabi SAW pun larang sahabat kata Masya Allahu wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan yang kamu kehendaki. Tak boleh. Tak boleh kata gitu. Hanya Allah kehendaki. Yang menentukan takdir ni hanya Allah. Nabi tak ada part pun bahagian Nabi dalam menentukan takdir. Nabi sendiri pun tertakluk kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dia menentukan takdir. Jadi sebab itu, apa yang menjadi hak Allah secara khusus, tauhidkanlah Allah padanya. Tauhidkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala padanya. Semoga Allah Ta'ala jaga akidah kita, jaga tauhid kita. Sebab tu boleh jadi kita kurang bab solat, boleh jadi kita kurang bab puasa. Berbanding hadis yang Nabi sebut tu lah. Ada orang sampai hebat lagi amalan dia, puasa dia hebat, semayang dia pun hebat, ngaji dia pun hebat. Tapi yang paling utama ialah menjaga hak Allah Subhanahu wa ta'ala dalam soal tauhid kita. Ni separuh ya muka surat hari ni pasal ayat innamas sadaqatu lil fuqara tu. Allah Ta'ala nak tegaskan di sini bahawa bukan Nabi yang bagi, Allah yang gezet pembahagian tu. Nabi ni apa penyampai saja. Nabi SAW ni tukang menyampaikan pembahagian tu. Yang dia bagi sebenarnya Allah. Allah tetapkan asnaf zakat tu ada 8. Sebab tu dalam bab zakat ni tak boleh saja-saja suka-suka nak bagi. Kita tengok ni orang nak buat masjid ni, nak bayar zakat boleh tak? Bila sebut zakat, ada asnaf dia. Termasuk tak masjid buat zakat? Tak ada adalah asnaf tak boleh nak buat. Kalau gitu tak acik. Tak, hak asnaf zakat. Tapi kalau nak boleh bina, boleh. Banyak lagi sudut lain. Kita buka tabung infak. Ada orang nazar nak bina masjid, buat nazar. Tapi ada 8 asnaf tu kita cerita besok hari lah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.